Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, dasar ekonomi hijau khususnya pembangunan industri hidrogen yang sedang dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak dapat mempengaruhi serta memacu ekonomi serantau. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, ketika ini Sarawak sedang menjalinkan kerjasama dengan negara Korea dalam pembangunan industri hidrogen. Menurut beliau, ekonomi Korea juga akan bergantung kepada Sarawak sebaik tenaga hidrogen mula diekspor ke negara tersebut bermula pada 2027. Sekarang ini saya bekerjasama dengan Korea untuk mengeluarkan hidrogen. Pada tahun 2027 kita akan ekspor hidrogen ke Korea. Makna dia, the implication is the Korean economy will depend on us. Kerana kalau kita keluarkan hidrogen, kita keluarkan daripada bentuk amonia, dan amonia itu boleh mengeluarkan elektrik. That means their economy depend on us. Maka Malaysia sudah tentu menjadi satu-satu negara yang boleh memberi pengaruh kepada pembangunan ekonomi serantau. Sebab Korea dia tak banyak hidrogen melainkan daripada chemical. And then green product mean prime price. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian kursi Wakaf Syekh Osman Sarawak bertempat di Persada Chancellory Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi pada Rabu. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha, Pengerusi Lembaga Pengarah UKM Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Abdul Razak, Naib Chancellor UKM Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Toriman serta div-div kenamaan yang lain. Menjelas lanjut, Premier Sarawak berkata strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 merupakan satu gagasan ekonomi bertujuan memacu Sarawak menjadi wilayah maju dan berpendapatan tinggi pada 2030 dengan sasaran keluaran dalam negara kasar KDNK berjumlah RM280 bilion. Ni PCDS ini adalah satu gagasan ekonomi di mana kita akan meningkat ekonomi kita sebagai ekonomi berpendapatan tinggi dan juga bermaknanya GDP kita haruslah kira-kira 280 bilion ringgit. Sekarang kita 140. Nak pergi 280 meaning you have to double the size of our GDP. Bolehkah tidak? Saya pun tak tahu. Saya sembah pada anak Sarawak yang masih menuntut hari ini. Katanya jika Sarawak mampu mencapai KDNK RM280 bilion, ia akan turut menyumbang kepada KDNK negara. Sementara itu, bercakap dalam sesi berambih anak Sarawak selepas itu, Datuk Patinggi Abang Zohari berkata Sarawak sedang mencari tapak yang sesuai untuk membina bangunan bagi menempatkan pelajar-pelajar Sarawak yang menuntut di Kuala Lumpur. Jadi saya arahkan untuk mencari tempat yang sesuai di Kuala Lumpur ini, di mana jaraknya kepada universiti yang ada di Kuala Lumpur termasuk MU, UiTM, UKM, mereka boleh tinggal di satu bangunan dan bangunan itu akan didirikan oleh Kerajaan Sarawak. Dan sekarang ini dalam proses hendak mengenal pastikan the right place. Menjawab pertanyaan lain, Datuk Patinggi Abang Zohari berkata kerajaan negeri akan meneliti cadangan untuk menajar pelajar Fakulti Perubatan Sarawak di UKM. Kita akan ambil maklum mengenai dengan bantuan dikendaki oleh mereka yang membuat kajian dalam perubatan yang juga mengaji dalam Fakulti Perubatan. Saya rasa SS mengambil note termasuklah PTPTN ini
dan juga bantuan-bantuan yang lain. Negeri Sarawak, PTPTN, kita ada bantuan diskaun kepada mereka yang mendapat bantuan PTPTN kerana ada yang tak dapat bayar balik. So what we do, the balance tu Sarawak government yang bayar. You only pay your principal loan saja. Ini telah berjalan dalam masa 3 tahun dah. Dan bantuan yang lain, saya fikir saya minta SS to take note 1 and 3 tadi. Sama ada we have that arrangement. Maknanya student kita boleh ditempatkan di sini, belajar di sini, tetapi dia ada bond. Kita kasih bond balik ke Sarawak untuk berkhidmat di Sarawak. Terdahulu, Premier Sarawak ditemani Div Kehormat yang lain merasmikan kerusi wakaf Sheikh Osman Sarawak di Galeri Sheikh Osman Sarawak. Penubuhan kerusi Sheikh Osman Sarawak ini mempunyai signifikan tersendiri khususnya dalam merealisasikan hasrat Kerajaan Sarawak dan Majlis Islam Sarawak MIS dalam mengukuhkan hubungan antara Kerajaan Sarawak dan MIS dengan UKM. Ia merupakan manifestasi kepada gagasan besar Sarawak dalam sektor pendidikan yang terhasil daripada sebuah resolusi Natuah Ulama Nusantara ke-8 yang dianjurkan secara bersama oleh UKM dengan Majlis Islam Sarawak di Kuching, Sarawak pada tahun 2018. Menurut Datuk Dr. Muhammad Ikhwan, kerusi ini yang kini diletakkan di Fakulti Pengajian Islam UKM berupaya untuk menggerakkan aktiviti penyelidikan berpaksikan kepada 4 teras utama iaitu penganugerahan geran penyelidikan, pemberian beasiswa bagi pelajar pasca siswazah, anak Sarawak, penganjuran bengkel dan syarahan, penerbitan dan pelantikan penyandang kerusi. Beralih ke laporan mengenai pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak. Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS mempunyai agenda pembangunan yang tersusun dan teratur dalam usaha memperkukuh ekonomi dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi berkata, agenda yang dilaksana adalah berdasarkan realiti sedia ada di seluruh negeri ini dan ia masih diteruskan dari semasa ke semasa. Menurutnya, GPS telah membangunkan perancangan yang jelas menerusi strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 setelah menyedari bahawa setiap kawasan, tidak kira di mana ia berada, masih memerlukan pembangunan. Perancangan yang teliti yang sudah disusun atur oleh Kerajaan GPS Sarawak dan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat, dan saya yakin seperti di tahun-tahun yang sudah, kita dapat melaksanakan ianya dengan berkesan supaya dapat memenuhi cita rasa kerajaan GPS bersama-sama dengan rakyat dari pelbagai kaum di seluruh Sarawak. Ini saya nampak sebab kita sudah membuat strategi dan agenda pembangunan yang cuma memerlukan masa untuk dilaksanakan, masih ongoing pada hari ini. Dan oleh itulah maka saya yakin dan percaya para penduduk di kawasan ini pun dapat melihat dan dapat menyaksikan dengan sendiri apa yang dilakukan oleh kerajaan GPS Sarawak. Beliau berkata demikian ketika ditemui media dalam lawatan kerjanya ke rumah Richard Sungai Serupai Tengah, Bintulu pada Rabu. Menjelas lanjut, Datuk Seri Julaihi mengakui bahawa pencapaian Sarawak belum mencukupi untuk memenuhi keperluan masyarakat secara keseluruhan. Namun tegasnya, kerajaan GPS terus komited untuk meningkatkan pembangunan dan kebajikan rakyat dengan mengenal pasti perkara tertentu yang memerlukan penambahbaikan seperti infrastruktur, pendidikan, kesihatan, pekerjaan dan sebagainya. Perancangan yang teliti yang sudah disusun atur oleh Kerajaan GPS Sarawak dan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat, dan saya yakin seperti di tahun-tahun yang sudah, kita dapat melaksanakan ianya dengan berkesan supaya dapat memenuhi cita rasa kerajaan GPS bersama-sama dengan rakyat dari pelbagai kaum di seluruh Sarawak. Ini saya nampak sebab kita sudah membuat strategi dan agenda pembangunan yang
cuma memerlukan masa untuk dilaksanakan, masih ongoing pada hari ini. Dan oleh itulah maka saya yakin dan percaya para penduduk di kawasan ini pun dapat melihat, dapat menyaksikan dengan sendiri apa yang dilakukan oleh kerajaan GPS Sarawak. Lawatan Datuk Seri Julaihi itu adalah untuk meninjau projek yang telah dilaksana oleh pihak skim pembekalan elektrik alternatif luar bandar Sarawak SARES melibatkan bekalan elektrik dan air bersih di samping mengambil maklum keperluan mendesak penghuni rumah panjang 20 pintu itu seperti pencapaian internet, tangga, jalan raya dan lain-lain. Berita selanjutnya, projek menara telekomunikasi di bawah Sarawak Multimedia Authority Rural Telecommunication SMART merupakan antara inisiatif Kerajaan Sarawak untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi berkata, dengan memperkukuh infrastruktur telekomunikasi dan liputan 4G, SMART akan membuka pintu kepada pendidikan, penjagaan kesihatan, e-dagang dan pelbagai perkhidmatan digital untuk komuniti luar bandar, meletakkan Sarawak dengan kukuh dalam infrastruktur digital global. Sebelum itu, beliau mengetuai rombongan kementeriannya mengadakan lawatan ke Menara Telekomunikasi Sarawak Multimedia Authority Rural Telecommunication SMART yang terletak di Sungai Segan dan Sungai Silas dan diikuti dengan lawatan ke Menara SMART yang terletak di Kuala Tatau pada Rabu. Sementara itu, Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak (SDEC) dalam kenyataan media memberitahu lawatan kerja itu bertujuan mengemaskini dan berkongsi tentang kemajuan dan impak transformatif SMART untuk merapatkan jurang digital dan menyediakan liputan 4G yang lancar ke kawasan luar bandar Sarawak. SDEC memberitahu melalui inisiatif SMART oleh Kerajaan Sarawak itu sebanyak 600 menara telekomunikasi dibangunkan di seluruh negeri untuk meningkatkan capaian internet mudah alih, berkelajuan tinggi sekaligus membolehkan masyarakat mengambil bahagian dalam ekonomi digital. Ciri-ciri penting projek SMART ialah penggabungan peralatan rangkaian teras berbilang pengendali MOCN dalam infrastruktur telekomunikasi. Laporan seterusnya, bahagian Bintulu menyumbang hampir 40% kepada pendapatan negeri ini. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Insinyur Aidil Lariwu berkata, dengan perancangan pengambil alihan Pelabuhan Bintulu, sudah tentu ia akan memajukan kawasan bahagian berkenaan dan melonjakkan pendapatan kepada Sarawak. Menurut beliau, pelabuhan itu kelak akan dimajukan lagi sebagai pelabuhan negeri sekaligus mengubahnya sebagai hub pelabuhan di rantau Asia Pasifik. Bayangkan kita kelak apabila Bintulu Port yang diambil oleh kita Sarawak tu, banyak lagi peluang-peluang ekonomi kita Malaysia yang dapat kita kontrol di kawasan Jepang. Macam kata saya tadi, kawasan Bintulu untuk menyumbang hampir 40% pendapatan Sarawak secara langsung pendapatan nasional, pendapatan negara. Tapi nyaman saya dah Bintulu, saya dah Malaysia, saya dah KLCC, saya dah macam-macam di wilayah. Nah, ya kebanggaan kita di Bintulu, terutamanya di kawasan Jepang yang memberi kita macam-macam. Jadi beliau berkata demikian ketika berucap menyempurnakan kursus jahitan di Kompleks Kebajikan Laila Taib Peryatim, Kampung Warisan Cepak Bintulu pada Rabu. Kursus jahitan tersebut telah disertai lebih kurang 20 peserta. Sementara itu, beliau memberitahu kawasan Bintulu juga mempunyai kawasan yang mengeluarkan minyak dan gas sekaligus memberikan pendapatan kepada Kerajaan Sarawak. Dalam itu, beliau berharap melalui kursus jahitan tersebut dapat membuka lebih banyak peluang kepada penduduk setempat. Jadi ialah harapan kita dengan Sidak Kemas sama-sama membantu menggerakkan masyarakat supaya pendapatannya dapat dilonjakkan. Lonjakan pendapatannya dapat ditingkat 2-3 kali ganda melalui macam-macam kursus jahitan dan macam-macam lagi kursus-kursus yang dapat memberi pendapatan sampingan dengan seluruh rumah kita. Hadir sama Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat 1, Datuk Dr. Anwar Rapai, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail serta tetamu lain.
Sekian edisi malam bersama saya Fiza Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk Portal UKAS.Sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, kami tinggalkan anda dengan majlis perasmian kursi wakaf Syekh Osman Sarawak bertempat di Persada Chancellery Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi yang disempurnakan oleh Premier Sarawak pada Rabu. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.